Benda ni lah yang membezakan antara pasukan Perak dengan pasukan Pahang waktu first half ni. Tahniah kepada pasukan JDT sebab mereka dah menang Liga Super pada tahun 2020 ni buat kali yang ke-7 secara berturut-turut. Aku rasa tak ada siapa yang boleh lawan rekod tu lepas ni. Tapi untuk video pada hari ni bukan kita nak sembang pasal JDT tu. Kita nak sembang pasal tim yang tak menang lagi ni. Yang mana aku rasa ni adalah salah satu perlawanan yang kita boleh kata sebagai epic comeback jugalah untuk tahun 2020 ni. Tapi sebelum tu, untuk penyokong Pahang, harap sabarlah noh. At least ada juga satu mata daripada tak ada apa langsung. Yang mana apa mau? Okey, sebelum game bagi pasukan tuan rumah, Coach Dollah Saleh mengharapkan dengan kegairahan semangat player-player dia ni untuk cari kemenangan, mereka dapat mengekalkan corak permainan yang mereka tunjukkan pada minggu lepas ke minggu ni bagi memastikan mereka dapat 3 mata penuh. Dan bagi pasukan Perak, sudah semestinya lah game ni adalah game yang penting bagi mereka untuk mereka cari kemenangan bagi menjarakkan kedudukan dengan pasukan Kedah di tempat yang kedua. Dan Coach Mehmet mengharapkan player-player dia ni bagi komitmen dan fokus 100% bila bermain 90 minit di atas padang. Untuk first 11, pasukan Pahang hanya buat satu pertukaran di bahagian right back mereka, yang mana Ashar masuk menggantikan Kumaran. Dan sama juga untuk pasukan Perak, mereka pun hanya buat satu pertukaran di bahagian tengah, yang mana Leandro kembali menggantikan Hafiz Ramadan. Kalau kita tengok on paper, aku boleh katakan dengan rentak kemenangan dan advantage bermain di Stadium Darul Makmur ni, kelebihan lebih kepada pasukan Pahang. Sebelum tu aku nak share dengan hampa satu benda bagi peminat sukan dekat Malaysia ni. Tak kisahlah sukan apa sekalipun atas dunia ni, lagi-lagi khasnya kepada peminat bola sepak di dalam dan di luar negara sana tu. Kalau hampa masih lagi tercari-cari platform untuk tengok live score dan live stream, hampa boleh pergi dekat www.nowgoal.win, yang mana live score terbaik dekat Malaysia ni. Dan yang paling penting sekali, dia free. Yang ni lah yang orang kita suka ni. Dekat situ ada lebih kurang 1,600 lebih liga dan cup yang hampa boleh saksikan. Benda ni hampa boleh tengok dekat PC. Dan bagi orang yang tak ada PC, hampa jangan risau. Hampa boleh download apps dia dekat Google Store dan Apple Store. Dia punya interface memang senang hampa nak faham. Aku ada tinggalkan link dia dekat bawah. So lepas hampa tengok video aku ni, hampa bolehlah pergi usah-usah game yang ada dekat sana. Okey, start saja game di awal minit permainan. Dua-dua tim ni menunjukkan permainan yang seimbang. Tapi dalam masa yang sama, kita boleh tengok pasukan Perak ni lebih banyak pressure player-player Pahang untuk mereka cari peluang untuk jaringkan gol awal. Dan player-player Perak ni lebih banyak kontrol ball berbanding pasukan Pahang. Benda ni lah yang bagi masalah kepada pasukan Pahang ni untuk mereka kontrol ball di bahagian tengah macam mana yang mereka buat dalam game yang lepas. Tapi dalam masa yang sama, walaupun kita boleh nampak pasukan Perak ni lebih banyak ball possession berbanding pasukan Pahang, ataupun senang kata bahagian tengah ni menang dekat Perak lah, tapi bila kita tengok dekat bahagian defense pasukan Pahang pula, dekat bahagian ni, sorry bro, Pahang lebih banyak memenangi bola berbanding pasukan Perak. Defender pasukan Pahang ni, mereka lebih compact dekat bahagian defense. Sebab tu pasukan Perak, terutamanya striker mereka, tak banyak shoot on target waktu first half ni berbanding pasukan Pahang. Dan kalau hampa nak tahu, benda ni lah yang membezakan antara pasukan Perak dengan pasukan Pahang waktu first half ni. Walaupun kita boleh kata pasukan Pahang ni lebih banyak bermain secara serangan balas dan long ball yang tepat kepada player waktu pasukan Perak ni kehilangan bola, tapi bila mereka dapat ruang dan peluang tu, defense pasukan Perak ni banyak loose marking player Pahang yang ada di kawasan final third mereka. Itulah puncanya 3 gol yang boleh dihasilkan oleh pasukan Pahang waktu separuh masa pertama. Bagi aku, sayanglah untuk pasukan Perak ni. Mereka dah berjaya untuk kekalkan momentum dan corak permainan mereka, tapi bahagian defense pula yang ada masalah. Dalam masa yang sama juga, kredit perlu diberikan kepada pasukan Pahang, yang mana mereka dapat manfaatkan peluang yang ada untuk jaringkan 3 gol pendahuluan waktu separuh masa pertama. Bila start saja second half, kita boleh tengok pasukan Pahang ni mereka keluar dengan lebih agresif berbanding separuh masa yang pertama. Banyak gerakan mereka yang hampir
bagi mereka gol keempat. Tapi hasil daripada gerakan dan kontrol bol yang cantik daripada Partiban, dia dapat menjaringkan gol pembukaan buat pasukan Perak. Dia punya curve kaki kiri tu, aku tengok sampai Helmi Eliza pun terkapai-kapai nak save tu. Kita boleh kata gol pertama ni lah turning point yang merubah corak permainan Perak waktu separuh masa kedua ni. Untuk 10 minit lepas tu, kita boleh nampak kedua-dua pasukan ni saling berbalas serangan antara satu sama lain. Waktu tu memang rancak lah corak permainan kedua-dua pasukan ni. Untuk pasukan Pahang, walaupun mereka masih leading dengan kelebihan 2 jaringan, mereka tetap menunjukkan corak permainan yang mereka nak tambahkan lagi jaringan. Dan untuk pasukan Perak, moral tim mereka ni memang tinggi lah. Kita boleh tengok semangat mereka untuk cari gol penyamaan tu memang konsisten sampai habis game. Dan yang paling menariknya, waktu ni lah kalau hampa nak tahu, kalau salah satu tim saja buat mistake, dia akan ganggu mentaliti dan fokus player satu tim tu sampai habis perlawanan. Dan benda tu lah yang terjadi kepada pasukan Pahang. Gol kedua pasukan Perak tu disebabkan loose marking daripada defense pasukan Pahang lah. Start saja minit 75, Pahang dah mula bermain secara defense. Dan bagi pasukan Perak, waktu ni lah masa yang terbaik yang mana mereka masih mengekalkan tempo permainan untuk cari gol penyamaan. Dan hasil dia, sekali lagi Partiban menjaringkan gol pada minit 93. Aduh, dah hujung-hujung dah. Kena potong tangkona. Ada yang katakan gol ni adalah gol nasib. Tapi bagi aku, macam yang aku kata sebelum ni lah, kalau Partiban tak sepak bola tu, mana nak mainnya nasib tu kan? Kalau hampa tanya aku apa masalah pasukan Pahang ni, bagi aku yang ni apa yang aku nampak lah. Bila coach Dollah Saleh buat pertukaran 2-3 orang player waktu second half ni, player yang ditukarkan tu tak dapat nak deliver kualiti yang sama dengan player yang bermain untuk first 11. Benda tu lah yang menyebabkan defense pasukan Pahang ni agak longgar di hujung separuh masa kedua ni. Man of the match bagi aku dalam game ni, untuk pasukan Pahang, aku pilih Nick Sharif. Dia punya dribbling dan skill individu tu banyak bagi masalah kepada defense pasukan Perak. Dan untuk pasukan Perak, aku pilih J Partiban. Dia punya work rate dan stamina di atas padang tu, aku tengok naik turun tu. Jadi tu saja ulasan aku untuk game ni. Jangan lupa untuk subscribe channel ni untuk dapat berita yang lebih menarik lagi tentang bola sepak yang ada di Malaysia ni. Dan kita jumpa lagi pada video yang akan datang.